Assalamualaikum, salam hormat. Untuk waktu ini kami nak bawakan kepada anda berkait dengan Belanjawan 2025. Bagaimana kita nak meneliti berkait inisiatif hijau terhadap ekonomi dan juga alam sekitar. Apa yang dinyatakan di dalam Belanjawan 2025 dan bagaimana sebenarnya ianya akan membawa perubahan dan juga memacu proses peralihan tenaga. Dan saya berbesar hati bersama saya secara dalam talian pada ketika ini Datuk Insinyur Guntur Tobing yang merupakan pengarah urusan Gading Kencana. Datuk, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali lah, kalau selalunya tetamu melibatkan ulasan belanjawan ini, soalan wajib adalah apa yang menarik bagi Datuk dalam Belanjawan 2025 kalau kita bercakap dari segi peralihan tenaga, teknologi hijau dan sebagainya ini. Bagaimana Datuk respon Datuk melihat dalam Belanjawan 2025, Datuk? Terima kasih Haris. Pertama sekali terima kasih Asra Awani kerana bagi peluang jemput saya kongsi pengalaman dan pandangan saya tentang bajet 2025 ni. Pertama sekali Belanjawan 2025 ni menunjukkan kerajaan ada kesedaran untuk capai net zero carbon menjelang 2050. Saya rasa komitmen itu agak serius dan ada peningkatan pembiayaan di mana dana yang besar diperuntukkan untuk inisiatif pemuliharaan biodiversiti dan TBB, tenaga boleh baru. Dan dia juga, bajet ni juga untuk memastikan netter berada di landasan yang betul. Seperti yang mana saya pernah tulis, netter ni adalah masa depan negara kita. Kalau kita tak sokong, tak bantu, tak siapkan dia, mungkin dia akan gagal. Jadi pada pandangan saya, Belanjawan 2025 ni merupakan gambaran komitmen kukuh kerajaan ke arah tenaga bersih dan kelestarian alam sekitar. Rata-rata pemain industri berasa lega dan berasa seronok sebab peralihan tenaga ini merupakan industri baru yang boleh membuka lebih besar lagi peluang perniagaan kepada usahawan dan juga PMKS untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja pemasangan dan juga peroperasian ladang-ladang solar dan juga solar rooftop. Ya. Datuk, bagaimana mungkin respon Datuk melihat bahawa mungkin dalam respon Datuk tadi melihat dalam perspektif pemain industri dan sebagainya, tetapi bagaimana pula mungkin penelitian Datuk melihat kepada respon rakyat, kerana itu juga penting kerana ianya akhirnya ia melibatkan whole of nation approach, bukan sahaja perlu digalas oleh kerajaan, pemain industri, tetapi rakyat juga perlu seiring dalam nak membawa perubahan, kelestarian dan juga peralihan tenaga yang lebih baik kepada negara ini. Bagaimana Datuk melihat mungkin insentif-insentif yang diwujudkan, adakah ianya sebenarnya direct secara langsung kepada rakyat? Maksudnya sebagai contoh, nak beli, nak pasang solar dekat rumah ke, proses-proses tertentu. Mungkin kerana akhirnya ada yang menyatakan bahawa mungkin boleh nak beli EV kerana EV juga akan keluar EV yang lebih murah di Malaysia. Mungkin respon Datuk melihat kepada insentif kepada rakyat dalam nak menjayakan inisiatif ini. Saya tak mau sentuh pasal EV kan. Saya nak sentuh tentang e-rebate. Rebate, dan sebab saya fokus pada kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru. Yang pertama sekali kita tengok penyediaan untuk e-rebate itu sangat baik, sangat baik. Jadi maknanya rakyat ada peluang untuk terlibat dalam menjimatkan penjimatan tenaga atau kecekapan tenaga melalui membeli peralatan yang mempunyai 5 bintang, 4 bintang atau 5 bintang. Dan menggunakan alat-alat ini di rumah sudah pasti dapat mengurangkan penggunaan elektrik sehingga 50%, sebab dia punya efisiensi dan program safe yang disediakan itu, di mana kalau kita nak beli alatan seperti aircon yang mempunyai inverter, jadi aircon ini mahal, jadi kalau dia dapat rebate, dia dapat beli. Dan alhamdulillah, kalau dulu kerajaan hanya menyediakan 50 juta, sekarang kerajaan menyediakan 70 juta untuk sebagai e-rebate ini. Satu langkah yang bagus. Dan satu lagi rebate yang mungkin kita tak perasan. Baru-baru ni kerajaan juga memberi rebate kepada pemasang solar di rumah. Untuk solar rakyat ini kerajaan bagi rebate sehingga RM4,000.
apabila rebate ni dia bagi, pertama kali saya tengok permintaan untuk pemasangan solar rakyat di bumbung rumah habis dengan begitu pantas sekali ya. Jadi siapa pasang solar di rumah melebihi 4 kilowatt, dia dapat rebate RM4,000 tunai. Dan dari rata-rata saya tengok dalam pasaran, orang yang dah pasang, permohonan untuk dapat rebate itu juga sangat pantas ya Haris. Kalau dalam tu dia kata 2 minggu tapi you isi borang, submit, upload line saja, you dapat tunai itu dalam masa 4 hari. Ini tanda-tanda yang baik, maknanya kerajaan menyokong, rakyat menyokong, sambutan rakyat kepada e-rebate itu sangat baik dan begitu tinggi sehingga kotanya habis. Dan saya puji KSU, Kementerian Peralihan Tenaga, ya. Saya maklum pada dia pukul 9 malam kata, "Tu kota dah habis tu." Dalam masa 3 hari dia dah tambah lagi 50 megawatt kota dalam online tu. Jadi inilah kita nak tengok bahawa we walk the talk, maknanya kerajaan kata nak sokong dan kerajaan sokong, dan bila kerajaan bagi inisiatif tu, program rebate tu yang tepat kena, sebab itu ramai yang mohon. Dan hari ini kalau kita tengok kota 50 megawatt yang dikeluarkan dalam masa 4 minggu yang lalu, sekarang tinggal lagi 22 megawatt. Jadi ini menunjukkan kesedaran rakyat dan keterlibatan orang awam ke dalam industri peralatan tenaga ni sangat pantas dan sangat cepat, dan sasaran yang dibagi tu kena, insentif yang disediakan tu tepat. Jadi ini satu tindakan kerajaan yang cukup baik, dan saya juga tahniah kepada Kementerian Peralihan Tenaga dalam urusan ini, Haris. Ya, Datuk, antara perkara yang saya nak bawakan dalam perbincangan kita, antara data ataupun apa yang boleh saya telitikan di sini, antara yang menarik termasuklah seperti Datuk nyatakan tadi, antaranya seperti kemudahan peralihan rendah karbon, ya, LCTF yang 600 juta ringgit secara spesifiknya untuk membantu PKS untuk menerapkan amalan lestari rendah karbon, ya, dalam operasi perniagaan mereka. Kadar pembiayaan juga termanya sehingga 5% termasuk fee jaminan dengan saiz sehingga 10 juta ringgit, dan tempohnya 10 tahun. Ambil masa yang panjang juga untuk perniagaan PKS ini menerapkan amalan lestari dalam perniagaan mereka. Adakah Datuk melihat bahawa sebagai contoh untuk tempoh 10 tahun, akhirnya belanjawan ini kerajaan bukan sahaja memikirkan dalam tempoh jangka masa pendek, tetapi melihat bagaimana proses peralihan ini perlu berlangsung pertamanya dengan adil, dengan selamat, dan juga perlu menjalani satu tempoh yang relevan lah kalau boleh dikatakan dalam tempoh 10 tahun itu dalam proses peralihan, terutama kepada dalam kalangan PKS. Respon, Datuk. Saya ingat ini langkah yang baik. Jadi yang kita suarakan dalam permain industri, yang suarakan dan yang saya selalu bagi ucapan tentang penglibatan PMKS ke dalam program peralihan tenaga ini sudah pun disambut dengan begitu rancak oleh pemain industri, ya. Dan tempoh 10 tahun itu saya rasa satu tempoh yang cukup masa yang cukup untuk PMKS beralih kepada sistem peralihan, program-program yang melibatkan peralihan tenaga seperti pemasangan solar di bumbung kilang, bumbung kedai dan sebagainya. Ini satu arahan yang baik, dan bukan itu saja. Saya tengok hari ini ramai daripada usahawan PMKS yang kalau di bangunannya kecil tak boleh boh, mereka mewakafkan solar di atas bumbung-bumbung masjid. Dan ini dapat bagi satu kesan yang baru. Dan kalau dari segi penggunaan, dari segi bajet yang disediakan itu, saya rasa itu pun cukup baik dan mampu untuk mempertahankan. Sebab yang kita hendak ialah PMKS ni mampu bersaing di peringkat global dengan adanya penggunaan sistem-sistem yang melibatkan peralihan tenaga seperti kecekapan tenaga dan juga penggunaan tenaga boleh baru. Dia memberi peluang kepada pemain PMKS kita untuk bersedia menghadapi apabila kerajaan mengadakan carbon tax, ataupun bila kita nak mengeksport produk kita ke luar negara, ke negara-negara maju. Dan ini akan menjadi satu kayu ukur sama ada peralihan tenaga ni di masa depan dia akan jadi tanda aras untuk urus niaga. Kalau kita tak menggunakan tenaga boleh baru, mungkin produk kita tidak boleh diperdagangkan di luar negara. Macam hari ini syarikat-syarikat bukan setakat PMKS, syarikat-syarikat MNC juga
merebut untuk mendapatkan REC, Renewable Energy Certificate daripada Malaysia. Ataupun sekarang ni bila kerajaan mengadakan CRES, Corporate Renewable Energy Supply Scheme Program, dah ada banyak permintaan daripada syarikat-syarikat besar untuk membeli tenaga hijau daripada lokasi yang jauh daripada keadaan kilang mereka. Ini satu rancangan yang baik dan kerajaan sudah pun memasukkan program CRES ini juga di dalam bajet 2025, Haris. Ya. Datuk, antara menarik untuk saya bawakan perbincangan kita melihat bagaimana kesamarataan pembangunan terutama dalam inisiatif hijau kelestarian ini dilaksanakan oleh kerajaan. Saya ambil beberapa contoh, antaranya kalau di Perak, Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Krian ataupun KIGIP sebagai hub hijau berteknologi tinggi pertama di Asia Tenggara. Itu baru satu sahaja. Kemudian kalau kita lihat sebagai contoh di negeri-negeri, antaranya saya ambillah contohnya di Terengganu. Okey. Loji Jana Kuasa Solar Hybrid Saipak di Merchang, projek ladang solar terapung hidro hybrid Kenyir dan juga sebagai hub hidrogen hijau. Jadi fokus pembangunan itu terutama dalam proses peralihan itu tidak tertumpu kepada satu-satu negeri sahaja ataupun melihat kepada usaha kerajaan nak membawa pembangunan kelestarian ini. Bagaimana Datuk melihat bahawa ianya perlu disebar luas. Jangan tertumpu kepada negeri-negeri Selangor, Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang. Tapi negeri-negeri lain, Perak, Terengganu, nampak ada beberapa inisiatif-inisiatif penting. Bagaimana reaksi Datuk melihat kepada perkara ini? Ya, betul. Jadi dalam masa 12 tahun kita memulakan tenaga pulih baru ni start tahun 2012 hingga sekarang. Ya. Sekarang ini sampai masanya di mana kita dah dapat mengenal pasti tiap-tiap negeri itu ada kelebihan masing-masing. Kalau negeri di belah utara tu dia punya irradian sinaran mataharinya jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri di selatan. Kalau sampai ke tahun ini kita mengadakan program ladang solar di mana tiap-tiap negeri, tiap-tiap pemasangan harus disambung kepada PMU, pecawan masuk utama. Tapi hari ini kerajaan sedar tentang kepentingan negeri-negeri itu, maka diadakan satu program dinamakan CRES. CRES ini Corporate Renewable Energy Supply Scheme, di mana saya boleh ada solar farm di Kedah atau di Perak dan saya boleh supply tenaga itu ke pengguna di Johor atau di tempat lain. Begitu juga dengan di Pantai Timur. Macam projek floating solar hybrid di Kenyir. Dia ada dua program. Satu program yang kita nak buat oleh generation Genco TNB yang mana melibatkan hingga 1000 megawatt dan ini boleh membantu dan tenaga yang dihasilkan itu boleh diinjek terus ke dalam PMU yang terletak di loji hidro Kenyir yang berdekatan di situ dan terus masuk ke dalam grid. Dan saya difahamkan sudah ada off-taker nak beli tenaga itu di tempat lain daripada Terengganu. Jadi negeri-negeri tak payah compete antara satu sama lain. Ada negeri yang ada kelebihan dia di mana industri selalu suka bertumpu di situ dan mereka boleh teruskan dengan apa advantage yang mereka ada. Dan negeri-negeri yang tidak mempunyai itu, tidak mempunyai kelebihan kawasan industri yang besar, mereka juga boleh menyertai skim peralihan tenaga ini melalui program CRES ataupun Energem yang akan diadakan bila kita nak ekspor tenaga ke luar negara. Dan selain daripada itu, Haris, kalau kita tengok program e-rebate yang diadakan, mana kerajaan menyediakan kuota 50 juta untuk save program tahun lepas itu, kalau tinjau dalam laman SEDA hari ini, program save, kuota tambahan save 4.0 bagi negeri Johor, Kedah, Melaka, Penang, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor, habis. Maknanya pengguna memang ndakkan, kecakapan tenaga ni di negeri-negeri tertentu ni. Jadi kita dah bukan lagi, kita tak payah tengok, tak payah iri hati pada negeri-negeri yang lain lagi. Jadi maknanya program peralihan tenaga ini merentasi semua negeri dan merentasi semua fahaman politik. Jadi di mana aja yang ada, rakyat memang ndakkan kepada peralihan tenaga ini, Haris.
Okey, Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada beberapa lagi mungkin tumpuan yang boleh kita berikan selain daripada e-rebate yang 70 juta ringgit untuk program nikmat untuk rakyat Petra, Nur at Petra. Banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, tetapi selepas ini kita nak lihat bagaimana penglibatan korporat pula. Mungkin penglibatan UEM, Lestra, mungkin TNB juga boleh bekerjasama, kerjasama awam swasta. Itu yang akan kita tumpukan. Kita nak berhenti rehat seketika saja, Datuk. Kita kembali semula selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan inisiatif hijau dan juga kelestarian yang diumumkan dalam Belanjawan 2025. Datuk Insinyur Guntur Tobing, Pengarah Urusan Gading Kencana, masih lagi bersama saya secara dalam talian. Datuk, seperti yang saya sebutkan tadi sebelum kita berhenti rehat, menyebut berkenaan dengan kerjasama awam swasta. Ini cukup penting dalam usaha proses peralihan tenaga ini. Kalau kita lihat antara yang diumumkan oleh kerajaan termasuklah pelaburan oleh UEM, Lestra dan TNB bagi meningkatkan keupayaan rangkaian transmisi pengedaran minyak karbon kawasan perindustrian, menampung keperluan industri terhadap tenaga boleh baharu. 16 bilion ringgit seperti Datuk sebutkan juga, melibatkan antara contoh program CRES itu tadi. Bagaimana Datuk melihat bahawa penting untuk kerjasama awam swasta, pelaburan daripada syarikat GLC, JLIC, kerana akhirnya itu kita tak boleh nak bergantung juga sepenuhnya peruntukan dari kerajaan, tapi penglibatan swasta, syarikat-syarikat konglomerat itu juga cukup penting dalam proses peralihan tenaga ini, Datuk. Ya, Aris, ini soalan yang baik. Walaupun kita cerita tentang syarikat-syarikat korporat, kita jangan pandang sebelah mata syarikat-syarikat PMKS ya. Sebab ada juga syarikat PMKS yang memiliki 7 ladang solar, 5-6 ladang solar yang besar. Jadi bajet 2025 ni aja yang beri perhatian khusus kepada korporat yang terlibat secara langsung dengan program peralihan tenaga secara PPP perkongsian awam swasta ni, di mana kepakaran, sumber dan sokongan dalam membina kapasiti tempatan dapat berjalan. Saya tengok UEM Lestra punya program ni langkah yang bagus. Sebab bila kita nak buat solar farm ni, nak buat program seperti solar farm ni, peralihan tenaga ni, dia bukan saja melibatkan program itu. Dia juga melibatkan IF, kita panggil Interconnection Facility. Interconnection Facility ini adalah satu bajet yang agak besar yang perlu kita sediakan untuk kita sambungkan tenaga kita daripada solar farm kepada talian grid. Dan ini merupakan satu kos yang memang sentiasa kita bawa ke dalam projek kita supaya dia dapat menampung kestabilan grid, Dan saya rasa memang betul. Dan saya rasa memang tepat dalam bajet 2025 ini, di mana kerajaan membagi perhatian kepada penglibatan GLC dan GLIC dan juga PMKS yang mampu, yang ada track record. Dan kita tak nak supaya program ini dibagi kepada syarikat-syarikat yang tak ada pengalaman. Walaupun mereka GLC dan GLIC, tapi pengalaman dalam industri peralihan tenaga itu juga penting. Dan track record kejayaan juga penting. Kita tak mau jadi macam LSS 4, di mana ada syarikat-syarikat yang ada agensi-agensi dan syarikat yang dapat, tapi tak dapat deliver projek yang disediakan itu. Ini akan memberi kerugian kepada negara di masa depan. Ya, Datuk, kita tahu seperti Datuk nyatakan LSS, kita tahu proses bidaan dah ditutup. Kalau tak silap saya, mungkin silap lewatnya dijangka Disember 2024 nanti mungkin penilaian dan juga proses penilaian dan juga pengumuman berkenaan dengan LSS. Tapi Datuk, berbaki lebih kurang dalam 3-4 minit perbincangan kita ini, Datuk, mungkin ada kebimbangan Datuk sebutkan tadi, itu boleh saya nyatakan
sebahagian kebimbangan Datuk, tetapi mungkin harapan yang diletakkan oleh Datuk kerana akhirnya belanjawan ini adalah dokumen setahun, ianya perlu dilaksanakan mengikut perancangan dan juga progres fasa-fasa yang tertentu. Mungkin apa yang diletakkan harapan oleh Datuk dari segi kerjasamanya, fasa-fasa peralihan dan juga tempoh-tempoh tertentu dalam memastikan deliverables, proses penyampaian itu dapat dilaksana sebaik yang mungkin, Datuk? Saya rasa harapan kita kepada bajet 2025, saya tengok bajet 2025 ni memberi banyak sokongan kepada Netter. Dan Netter ini merupakan satu dokumen yang penting untuk masa depan, di mana dia akan menyediakan negara kita untuk bersaing dalam tempoh 25 tahun akan datang. Jadi kita cadangkan kalau kita tengok harapan kita ni adalah satu, kita dah ada dah apa yang kita buat dalam bajet ni, kebanyakannya kita dah ada dah. Macam kalau nak mengukur kejayaan program Netter ini dalam bajet 2025, kita dah ada SEDA, kita dah ada single buyer, kita dah ada grid service operator, kita ada Suruhanjaya Tenaga dan kita ada Petra. Jadi mereka ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Kalau saya tengok Petra, saya puji sebab tindakannya sangat cepat, tindak balasnya sangat cepat dan perancangannya sangat rapi. Cara mereka menganjurkan tender untuk LSL 5 juga sangat tepat, di mana mereka memastikan tiap-tiap spektrum pemain industri itu dibagi peluang P1, P2, P3, P4. Untuk SME yang kecil masuk 10 megawatt ke bawah. Untuk SME yang sederhana masuk 30 megawatt ke bawah. Dan untuk korporat, you masuk 100 hingga 500 megawatt. Jadi ini sudah pun disediakan. Dan yang dalam bajet ni saya tengok ada peruntukan untuk 1 bilion ringgit Green Tech Financing Scheme. Ini satu instrumen yang bagus untuk SME, PMKS dan juga korporat digunakan untuk kita ni. Dan kita tahu bahawa banyak syarikat-syarikat korporat GLC mereka tak perlukan GTFS, tapi masih syarikat-syarikat lain yang memerlukannya. Ini sangat bagus. Dan cuma dalam ini tak disebut bahawa GITA, Green Incentive Investment Tax Allowance, itu juga dilanjutkan hingga tahun 2026. Ini satu perkara yang bagus. Kalau boleh program-program seperti Green Tech Financing Scheme ni patut dibagi jangka panjang 5 tahun. Instead of bagi tiap-tiap tahun, kita bagi 5 tahun sekali. Dengan cara itu dapat memberi lebih ramai lagi minat kepada pemain industri untuk terlibat dalam industri peralihan tenaga ini. Okey. Baik, terima kasih atas respon dan juga pandangan cetusan idea Dato' Insinyur Guntur Tobing, Pengarah Urusan Gading Kencana, dan sudah tentu dari semasa ke semasa insya-Allah kita akan terus bersiaran dan mendapatkan maklumat dan lebih lanjut. Sekian sahaja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.